Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila kamu ke surat 367. Qul ma anfaqtum min khairin. Kita ambil kat situ. Qul ma anfaqtum min khair. Jawablah apa-apa sahaja harta benda yang halal yang kamu belanjakan. Khair ada dua makna. Satu makna kebajikan. As-salatu khairun minan naum. Salatu sembahyang khairun lebih baik. Satu makna lagi lah. Lebih baik daripada tidur. Mudah je. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Masjid memberitahu hingga seluruh kampungnya. As-salatu semayang lebih baik daripada tidur. Ramai orang tidur pada ketika itu. Subuh tergadai. Kalau tak tergadai pun subuh pada waktu yang lewat. Jadi muazzin kata semayang lebih baik daripada tidur. Satu makna lagi khairun, makna harta benda. Harta yang kamu nafkahkan itu lebih baik. Qul ma anfaqtum min khairin. Apa jua yang kamu belanjakan min khairin daripada harta benda yang kamu belanjakan. Ungkapan ini wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asalna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana rabbi lakanu wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya kamu sayangkan harta itu memangnya berat, sungguh berat. Kesayangan kepada harta tak ada orang tak sayang, semuanya sayang. Itulah makna lasyadid, berat pada perasaan untuk membelanjakan. Lihubbil khairi. Ungkapan ini menurut tafsiran Said Qutb membawa dua saranan. Saranan pertama, harta benda yang dibelanjakan itu adalah sesuatu yang baik pada pemberi dan penerima. Penerima pun baik juga. Bila dia terima harta dia dahulunya masam, tak manis. Selepas daripada dapat harta, manis terus. Begitu. Pihak yang memberi infak hendaklah memilih sesuatu yang terbaik pada harta untuk diinfaknya, agar orang lain dapat berkongsi nikmatnya. Tujuannya begitu. Kesanggupan memilih harta yang baik dan melepaskannya kepada orang lain, itulah yang dapat mewujudkan kebersihan pada hati dan jiwa. Jadi adanya pemberian dan sumbangan antara satu dengan lain boleh mewujudkan suasana damai, suasana suka, suasana gelak ketawa antara satu dengan lain. Jika tidak, macam mana keadaannya? Jadi semuanya tutup mulut, tak ada makan, tak ada minum. Ini pun satu saranan Al-Quranul Karim bagi mewujudkan keadaan yang senang hati antara satu dengan lain. Beri, tak semestinya banyak. Tak adalah sampun RM5 saja setiap orang, semuanya dapat. Umpamanya kita dapat membeli dalam majlis itu satu suasana damai antara semua orang.
Semua orang berfikir balik boleh beli. Sekurang-kurangnya nasi lemak sebungkus cukuplah semua orang makan nasi lemak ni, daripada orang sebelah bawah sampai orang sebelah atas, habis semuanya makan nasi lemak. Nasi lemak dulu nasi lemak molek, tapi sekarang nasi lemak tak lemak lagi dah. Tak lemak. Pasal apa? Pasal menghitungkan keuntungan. Kemudian pihak-pihak yang paling utama untuk mendapat infak itu ialah, jadi kalau nak infak daripada harta benda, kepada siapa sebenarnya? Ayat menyatakan, menyarankan, falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Ini orang yang harus patut kita beri mengikut dahulu sebutan dan kemudiannya. Katanya, maka belanjakanlah untuk ibu bapa. Yang pertama bagi kepada ibu bapa dulu. Ibu dulu baru bapa. Ibu tak berapa suka kalau bagi ke dia kemudian. Tak, dia nombor 2, dia nak duduk nombor 1. Kalau dia bapa nombor 2, tak apalah, asal bagi duit. Gitu je, senang aja bercakapnya. Falil walidaini, beri kepada ibu bapa dulu. Kemudian wal aqrabin, kaum kerabat yang kaum kerabat, ini keluarga. Barulah pergi ke makcik, pakcik, mak saudara, pak saudara, adik-beradik. Ini orang yang rapat dengan kita. Susunan ini wajar dengan kehendak manusia. Andainya kita beri ke mak kita ni pada bapak dulu, tak boleh. Lebih-lebih lagi lah tak boleh beri ke mak saudara dulu, datuk dulu kita beri, datuk nenek dulu beri, mak tak beri lagi. Tak mahu dia, tak mahu macam tu. Masa hari tu tak sepadan dengan barang yang kita beri, dengan luka hatinya, luka hati. Jadi orang yang menafkah, menanggung nafkah patut faham perkara ini. Wal aqrabi wal yatama, anak-anak yatim. Anak yatim mereka tidak dapat berkata apa-apa sebab dia yatim. Tapi kalau tak beri kepada dia, hari raya orang lain dapat semua. Orang tua, orang muda, lelaki, perempuan, yatim tinggal. Allah, dia tak suka lah. Jadi tujuannya, apa tujuan hikmah Islam menyarankan kita memberi nafkah kepada orang ni bagi mewujudkan suasana yang baik, suasana yang manis. Boleh bercakap dengan semua orang, nak bergelak ketawa dengan semua orang, boleh. Tapi jika tak ada, susah sikit lah. Susah sikit nak supaya orang boleh bergelak ketawa dan muka manis antara satu dengan lain. Kemudian selepas daripada anak yatim itu siapa? Orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Orang miskin, kemudiannya orang yang musafir. Orang musafir terlantar, tak boleh nak ke mana-mana, duit habis. Al-yatama namanya, al-masakin namanya, ibn sabil. Dulu kita ada di sini seorang ibn sabil. Ibn sabil terlantar, dia tak boleh nak balik ke negeri dia, tak aman. Jadi ada juga orang menyebut sebenarnya dia mempunyai hak untuk berada bersama orang Islam yang boleh membantu dia makan minum dia. Ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan musafir yang terlantar dalam perjalanan merupakan kumpulan-kumpulan manusia yang ada dalam masyarakat di sekitar kita. Ini orangnya, ibu bapa kita ada, tak ada ibu bapa, mak saudara, pak saudara, adik-beradik, ini semuanya orang yang menunggu kalau kita ada, supaya kita sampaikan sikit kepada mereka. Balik dari jauh-jauh, berilah sedikit, sekurang-kurangnya sebiji coklat hak luar negeri. Oh, itu orang nak sangatlah, tak nak makan pun tak apa, nak buat kenangan. Datang daripada luar negeri, baru balik daripada Amerika. Oh, belilah. Tapi sekarang ni tak usah belilah. Mereka dia bunuh orang Islam. Dan masyarakat di sekitar kita mempunyai hubungan dengan mereka, sama ada di atas nama sahabat, zawil arham,
Zawil arham ni orang yang sahabat-sahabat, macam orang adik-beradik, ada kedudukan kita macam adik-beradik dengan dia. Bagilah kepadanya, bagi nafkah kepada mereka. Kemudian itu namanya zawil arham. Zawil arham ni anak angkat umpamanya, adik-beradik angkat, ya semuanya ni angkat-angkat semua ni, ini memerlukan kita istimewakan sedikit. Kalau pesaka dia tak dapat, tapi yang anak yang mak kita duk bela dia sejak kecil lagi, sejak kecil sampai besar, tiba-tibanya waktu pembagian pesaka tak ada bahagian baginya. Mereka itu namanya zawil arham. Zawi ampunya, al-arham rahim, ampunya kandungan, ampunya rahim ibu, dan atau kemanusiaan, ashabu al-insaniyah, sahabat-sahabat sesama insan. Ashab zawil arham, kepada mereka kita hendaklah menyalurkan bantuan dengan niat ikhlas dan jujur, tanpa dicemari niat untuk memperoleh keuntungan berupa kebendaan, termasuk infak terhadap ibu bapa. Beri kepada ibu bapa pun tak boleh juga, ada niat tak betul. Niatnya tanah kat rumah tu abang nak misalnya, tak boleh juga bagi kepada ibu bapa. Ada niat dah, ada niat nak kecek ibu bapa, tak boleh. Tanpa dicemari niat untuk memperoleh keuntungan berupa kebendaan, termasuk infak kepada terhadap ibu bapa. Ini kerana kadang-kadang nafkah kepada ibu bapa juga dicemari dengan niat yang tidak suci, tak ikhlas bagi kepada ibu bapa. Dia tunggu tanah sekemping tu, rumah tu dialah, tak ada orang lain dah. Oh, rupanya kat situ dia bagi RM50 sebulan. Jadi apa yang Islam cadangkan sini ialah infak yang jujur, tanpa mengharapkan balasan apa-apa balasan. Pemberian infak hendaklah dilakukan mengikut tertib. Ibu bapa didahulukan daripada yang lain-lain. Itu pun adab juga. Jangan bagi kepada ibu bapa tu selepas daripada beri kepada orang lain, bagi kepada anak yatim, kemudian ibu bapa terlupa. Tak boleh lah. Daripada yang lain-lain, kerana kedudukannya yang paling hampir dengan seseorang dan yang paling utama untuk menerima sesuatu daripadanya, kemudian diikuti dengan ashab seperti anak-anak dan zawil arham, kaum kerabat dekat, akrabin itu maknanya kaum kerabat yang terdekat, seperti adik perempuan, kemudian adik lelaki, kemudian diikuti anak yatim, kemudian fakir miskin, dan kemudian orang miskin yang terlantar. Orang miskin pun ada juga macam-macam dia miskin ini, sama juga dengan fakir miskin. Fakir pun dia minta tiap-tiap bulan dia minta, dia nak simpan, kata dia nak simpan lain, nak belanja makan lain. Kalau dah ada belanja, minta buat apa? Tertib sebagaimana yang tertib sebagaimana dalam senarai ini sangat kena pada tempatnya dan sesuai dengan nikmatnya, dengan hikmatnya. Ibu bapa adalah dua manusia yang merupakan penyebab
kedua, bagi kelahiran anak-anak ke dunia ini. Ibu bapa merupakan sebab yang kedua. Sebab yang pertama, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia ini, yang menciptakan manusia. Sama ada penciptaan pertama Adam dan Hawa ataupun penciptaan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang lain merupakan penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua selepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan mentaati mereka, mentaati ibu bapa, berada pada tempat kedua selepas ibadah kepada ibu bapa, selepas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan mentaati mereka, kewajipan mentaati mereka berada pada tempat kedua ibu bapa selepas ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum kerabat menduduki tempat yang ketiga tu berapa kali dua lah. Lepas ketiga selepas ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum kerabat menduduki tempat yang kedua semacam. Tempat keempat pula, dan mendahului anak-anak yatim dan fakir miskin, kerana seseorang tidak mampu untuk memenuhi keperluan semua anak yatim dan fakir miskin. Oleh itu, kaum kerabat lebih diutamakan kerana bilangan mereka yang lebih terbatas. Anak-anak yatim terbatas. Anak-anak yatim pula mendahului yang lain-lain kerana mereka tidak mampu mencari nafkah sendiri. Sehubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda' binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadula syai'un fali ahlika fa in fadula 'an ahlika syai' falilladzi qarabatik fa in fadula 'an zi qarabatika syai'un fahakaza. Dia tulis tu fadalah, saya rasanya fadullah yang betulnya. Bahasa Arab kalau fi'il madhi dia menunjukkan perangai ataupun tingkah laku ataupun apa yang serupa sifat, maka dia kena baris hadapan tengahannya. Kalau Hasan tu maknanya cantik, comel. Jadi kalau dalam ayat hasunah dibaca hasunat gitu, hasunah. Tapi kalau baca hasanah tu maknanya cantik saja. Tapi kalau hasunah maknanya sifatnya cantik. Terjemahan, mulakan pemberian ini dengan dirimu sendiri. Mulakan, ibda' binafsika, dirimu dulu beri. Mana kita beri ke diri kita sendiri macam mana? Pergi cocok di bank lah. Untuk kita sendiri dulu. Kita dulu biar ada duit, baru beri ke orang, bagi ke orang tu rasa sedikit selesa. Mulakan dengan dirimu sendiri. Oleh itu, jika ada sesuatu yang lebih, kalau lebih, maka bolehlah dibelanjakan untuk keluargamu. Jika ada sesuatu yang lebih daripada keperluan keluarga, maka belanjakanlah untuk kaum kerabatmu. Ya. Jika ada lagi sesuatu yang lebih dari kaum kerabatmu, maka belanjakanlah mengikut tertib begini. Begini ni maknanya yang dekat lebih dahulu, kemudian yang jauh lebih jauh. Begitulah maknanya.
tertib yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rasanya tak ada lagi yang lebih cantik daripada ni kalau nak beri. Kita jangan mana yang lebih dekat. Demikian juga jiran yang terdekat sampai dulu lemang kat dia. Pasal apa? Pasal jiran dia dekat kita. Yang jauh kemudian. Demikianlah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah ramai sangat jiran, maka ia dekat dulu, yang lebih dekat, dia akhir juga sampailah juga kepada dia. Begitu. Kita tak lama dah nak kurban ini, siapa yang patut dulu dapat? Berilah orang yang dekat-dekat dulu. Yang dekat-dekat, kemudian awak jauh. Janganlah dia langkah jauh pergi, kecuali ada satu jawapan yang tepat. Orang dekat ni semuanya orang berkorban, semuanya sudah berkorban. Jadi tak apalah bagi dia, tak bagi pun tak apa kalau dia ni berkorban juga. Ataupun ada sebab-sebab yang lain, dia korban dia habis beri kepada orang. Kemudian dia, anak-anak dia bertanya mana korbannya. Jadi kalau begitunya, ambillah hak kita boleh beri kepadanya. Pasal apa? Ini kebajikan korban. Sunan paha kata nak berhenti dah sikit lagi. Sunan pihak yang layak untuk mendapat peruntukan infak bermula dengan peringkat khusus kepada peringkat umum. Satu, yang pertama sekali orang yang khusus. Siapa yang khusus ini? Ibu bapa. Siapa yang khususnya? Saudara yang terdekat. Siapa yang lebih khusus? Begitulah. Orang sebelah rumah kita, dia betul-betul miskin, dan dia booking dengan kita, minta lah kilo daging, kata dia, dengan kita nak berkorban juga. Jadi kalau dia minta begitu, itu khusus. Orang lain tak minta. Orang lain tak isi borang, dia isi borang. Susunan pihak yang layak mendapat peruntukan infak bermula dengan peringkat khusus kepada peringkat umum, bermula dengan diri sendiri, kemudian ibu bapa dan kaum kerabat, kemudian kepada orang di luar lingkungan keluarga. Tertib ini serasi dengan tabiat manusia dan kecenderungan semula jadinya. Anak-anak diwajibkan menyarai hidup ibu bapa mereka dan ibu bapa mereka yang susah atas nama kewajipan anak terhadap ibu bapa, dan di samping itu mereka juga digalakkan sentiasa menghulurkan bantuan keuangan untuk menambahkan keselesaan hidup mereka, sekalipun mereka tidak begitu susah, tapi lebih suka juga kalau orang tu hantarkan juga apa-apa perbelanjaan untuk ibu bapanya yang tidak susah. Itu kaum kerabat yang senang, diwajibkan membantu kerabat yang tidak berada, yang tidak senang. Di samping itu mereka juga digalakkan supaya membantu mereka membantu mereka dengan derma sukarela untuk apa? Untuk menambahkan kebajikan hidup mereka, dan seterusnya setiap orang yang berada diwajibkan mengorbankan harta mereka untuk membantu fakir miskin, musafir, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Dia datang daripada jauh nak balik tak boleh. Ini terlantar dalam perjalanan. Dan anak-anak yatim yang tidak berada. Inilah cara Islam mengikat hubungan di antara golongan yang berada dengan golongan yang tidak berada, yang kurang berada.
atas nama persaudaraan Islam. Setelah diingatkan manusia dari semua golongan dengan ikatan persaudaraan Islam, dirangsangkan pula dengan jaminan sosial, jaminan bahawa segala pemberian mereka pastinya tidak disia-siakan oleh Allah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa jua kebajikan yang kamu lakukan, di sini kebajikan pula. Khairun tadi harta, jangan sempat, bukan semuanya terjemahan khairun itu harta, dan tidak semuanya juga terjemahannya kebajikan. Di sini dua-dua tempat. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang dahulu qul ma anfaqtum min khairin, di sana ada satu kaedah ma'rifah nakirah. Kalau nakirah dua-dua maknanya berlainan, tapi kalau satunya ma'rifah, satunya nakirah, dia merujuk kepada ma'rifah sama maknanya. Itulah itu kaedah dan peraturan dalam memahami ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah ni yang sudah dikenal orang, nakirah yang belum dikenali, ataupun yang tidak dikenali. Macam di sini min khairin, yang kedua, yang pertama khairin juga. Kemudian pengajaran dan saranan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين.